Lalu Nabi SAW meneruskan percakapannya. Selesai percakapan baginda SAW, maka Nabi SAW bertanya, Aina as-sa'ilu 'anis sa'ati? Manakah penanya berkenaan kiamat? Maka lelaki tersebut berkata, Ha ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah. Lalu Nabi SAW menyatakan, Idza duyatil amanati fantadhiris sa'ah. Bila mana amanah dihilangkan, maka tunggulah kiamat. Lalu lelaki tersebut bertanya kepada Nabi SAW, bagaimanakah dihilangkan amanah? Lalu dijawab oleh baginda SAW, Idza wussida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Bila mana suatu urusan diberikan kepada mereka yang tidak amanah, maka tunggulah, kata Nabi, kiamat. Malam ini, hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian, saya nak mengambil sedikit peluang bercakap, iaitu berkenaan pilihan raya. Mungkin apa yang saya nak cakap ini dia tidak mengglamorkan saya, dan mungkin setengah menyatakan ustaz nak kempen ke apa. Tak. Kata Abdullah bin Mubarak, sinfani minan nas, iza saluha saluhan nas, wa idza fasada fasadan nas. Dua manusia yang kata Abdullah bin Mubarak, seorang muhaddith, seorang tokoh hadis daripada Khurasan. Seandainya dua jenis manusia ini, kata beliau, baiklah manusia. Seandainya dua manusia ini tidak baik, maka tidak baiklah, rosaklah manusia. Siapakah mereka? Iaitu penguasa dan juga para alim ulama. Bila mana saya memilih untuk bercakap berkenaan pilihan raya, jangan risaulah, saya tak nak bercakap iaitu benda yang kontroversi. Saya nak menyebut secara umum, kerana saya ditanya apa hukum mengundi. Apa hukum mengundi? Kerana bila mana kita cakap mengundi, ada yang tak mengundi, ada yang mengambil sikap berkecuali, dan ada yang mengundi kepada pihak satu, pihak dua, pihak tiga. Di kalangan para alim ulama, terutamanya yang mutaakhir, mereka bicarakan perkara ini. Antaranya Dr. Ali Jum'ah, mufti Mesir sekarang ini, mufti yang terakhir sebelum akan diambil alih jawatannya oleh orang lain, juga menyatakan itu wajib kita mengundi. Termasuk ketika mana ditanya kepada Syekh Nasruddin Al-Albani, adakah kena mengundi? Kena mengundi. Ketika mana ditanya kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz, beliau menyatakan kena mengundi. Termasuklah satu fatwa daripada Mufti Negeri Johor, termasuklah fatwa daripada Mufti Negeri Pahang sekarang ini. Pilihan terletak kepada hadirin hadirat. Jangan kata malam ni ustaz datang kempen. Tak. Bila mana kita memilih pandangan yang menyatakan mengundi, memang ada pandangan yang menyatakan tak boleh mengundi. Bila mana kita mengundi, kita menerima demokrasi. Bila mana kita menerima demokrasi, berarti kita telah memilih, iaitu satu bentuk pemerintahan yang datang daripada barat yang tidak ada kena-mengena dengan Islam. Sepatutnya, kata mereka, umat Islam melihat
soal pemilihan ini menerusi apa yang mereka sebut syura. Dibahaskan di sana. Saya tak nak bahaskan yang itu panjang. Kita ambil pandangan yang menyatakan kena mengundi. Bila mana kita mengambil pandangan yang menyatakan mengundi, bila mana kita bicarakan soal mengundi ni, dia perkara yang sangat besar. Kenapa saya kata besar? Kerana kita akan memberikan perwakilan, kita akan memberikan persaksian, dan kita juga akan memberikan ketaatan. Lalu bagaimanakah asas untuk kita melakukan iaitu pilihan, membuat penilaian? Saya sebut umum, jangan salah faham. Bila mana kita nak menilai, asasnya mesti ada ilmu. Ilmu kesempurnaan segala-galanya. Kalau kita bicara dalam soal akidah, mesti ada ilmu. Kalau kita bicarakan dalam konteks kesempurnaan ibadah yang kita buat, mesti ada ilmu. Sebab itu kata Sayyidina Umar bin Aziz, khalifah kerajaan Bani Umayyah, yang dianggap sebagai seorang mujaddid, yang lahir ketika mana umat Islam berada dalam kehancuran, dalam keadaan tak bagus. Allah lahirkan iaitu Umar bin Aziz. Kata Umar bin Aziz, man abadallaha bighairil ilmi ma yufsidu akthar mimma yuslihu. Siapa yang mengabdikan diri kepada Allah tanpa ilmu, rasa yang dia buat lebih banyak daripada baik yang dia buat. Bermakna kesempurnaan ibadah, sembahyang, puasa, zakat, haji, kahwin, mesti ada ilmu. Nak sembahyang mesti ada ilmu, nak kahwin mesti ada ilmu, nak pergi haji, kata lembaga tabung haji, wajib orang yang nak mengerjakan haji dia kena ada ilmu. Kalau tak, dia akan buat haji ikut suka hati dia. Tak ada ilmu, dia sembahyang ikut suka hati dia. Yang ketiga, soal akhlak, mesti ada ilmu. Bagaimana nak berakhlak, bagaimana nak berakhlak dalam konteks kita berpolitik. Minta maaf saya sebut, tentang tak suka ke, suka ke, tetap dengar. Dah wajar iaitu kita kembali melihat politik berdasarkan iaitu menurut perspektif Islam, kacamata Islam. Ni nak pilihan raya, tengok tak percaya, A ke B ke, dia akan ada fitnah, dia akan ada memfitnah, dia akan ada maki, dia akan ada caci. Adakah itu diajar oleh Rasulullah? Saya bercakap umum. Adakah itu diajar oleh Rasulullah? Tak. Sibabul muslim fusukun wa qitalu kufrun. Caci seorang yang muslim membawa kepada kefasikan. Kita membunuh seorang muslim membawa kepada kekufuran. Itu kata Rasulullah. Hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian, ilmu bermakna dalam soal nak memilih ini mesti ada ilmu. Ustaz, ada ke dibicarakan oleh para alim ulama? Kalau kita nak sebut bicara secara terang-terang, secara halus macam tu, tak ada lah. Tetapi ada di kalangan ulama daripada dulu sampai sekarang yang bicarakan perkara ini. Antaranya seorang ulama yang besar dalam mazhab Syafi'i, Al-Imam Al-Mawardi, mengarang satu kitabnya Al-Ahkam Al-Sultaniyah, bicarakan benda ni. Al-Imam Ibn Al-Qayyim mengarang satu kitabnya, bicarakan soal pemilihan. Kalau kita melihat perbincangan yang dibawa oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim,
menjurus kepada menafsirkan firman Allah, inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Kata putri Nabi Syuaib kepada Nabi Syuaib alaihi salam, sesungguhnya lebih bagus kalau kamu upah, iaitu seorang yang kuat dan juga seorang yang amanah. Dibicarakan oleh ulama. Maknanya soal amanah, benda yang sangat besar. Soal kekuatan, benda yang sangat besar. Satu, mesti ada ilmu. Kenapa ilmu? Allah sebut, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu, inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah kata jangan berhenti pada suatu perkara yang kamu tidak ada ilmu kepadanya dalam. Sesungguhnya kata Allah, pendengaran, penglihatan, hati, kata Allah, setiapnya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maknanya besar. Atau boleh kita kata, ketika mana kita berpilihan raya ni, dia tidak ada perhitungan dosa dan pahala. Berani tak kita nak cakap macam ni? Bermakna kalau kita berada dalam suasana berpilihan raya 20 hari, malaikat yang catat itu malaikat rest sekejap apa semua? Tak. Tetap ada catatan, tetap ada perhitungan dosa dan pahala. Yang tu kita kena sedar. Sama ada daripada pihak A, pihak B kena sedar ada perhitungan dosa dan pahala. Hadirin hadirat, saya bercakap dalam perspektif agama secara umum. Satu, mesti ada ilmu. Kenapa ilmu? Okey, kita tengok lagi dalam suratul Baqarah ayat 166-167. Balik buat carian, baca sendiri. Apa kata Allah? ittabarra'a alladhina tubi'u minal ladhina ittaba'u wa ra'awul 'adzab wa taqatta'at bihimul asbab wa qala alladhina ittabu law anna lana qarratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihumullahu a'malan hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Ingatlah kata Allah, pada hari kiamat orang yang diikuti akan berlepas daripada orang yang mengikutinya. Ketika mana kata Allah mereka melihat azab. Wa taqatta bihimul asbab. Ketika mana persaudaraan, persahabatan, ikatan kekeluargaan ataupun persaudaraan tidak memberikan itu manfaat kepada dia, maka berkatalah orang yang mengikuti, lau anna lana karratan, kalaulah kami diberikan peluang, kalau kami ada lagi satu peluang balik atas dunia, fanatabarra'a minhum, nescaya kami akan berlepas diri daripada mereka sebagaimana mereka berlepas diri daripada kami hari ini. Hadirin hadirat, bila mana saya buat pembacaan, saya berkongsi, saya buka dalam indeks Al-Quran, Mu'jam Al-Quran, yaitu dalam suratul Ahzab. Satu perkara yang sangat menarik, ayat yang membicarakan perkara yang sama, suratul Ahzab ayat 66-67. Tadi suratul Baqarah ayat 166-167. Suratul Ahzab bicarakan perkara yang sama dalam ayat 66
Rasul. Wa qalu rabbana, dan mereka berkata, hai Tuhan kami. Akan tetapi kami telah taat kepada sadah dan juga kubara'ana. Saya tinggal makna sadah dan kubara'ana ni. Rumah ada tafsir, rumah ada terjemahan, balik tengok. Saya nak tinggal buat assignment, homework kepada hadirin hadirat. Kalau saya bercakap, mungkin ada yang menyatakan ini penafsiran ustaz. Dah, balik buka. Siapa yang ada pimpinan Rahman, balik buka. Saya ulang lagi sekali. Suratul Baqarah ayat 166 167. Suratul Ahzab ayat 66 67. Balik cuba faham betul-betul. Bila mana kita memahami, insya-Allah kita akan dapat memahami, iaitu soal memberikan ketaatan, persaksian, wakalah, perwakilan, bukan perkara yang main-main, perkara yang besar. Saya ulang lagi sekali. Yang pertama, mesti ada ilmu. Bila mana saya sebut ilmu, sumber yang paling utama ilmu. Dia tak boleh kita tinggalkan, iaitu Al-Quran dan juga hadis Rasulullah. Mesti dilihat. Buka Al-Quran, faham Al-Quran, faham hadis, baru kita akan tahu. Kalau tidak, kita akan menyesal pada hari kiamat. Melainkan kalau hadirin hadirat bersetuju dengan saya malam ni, bila mana kita bicarakan mustah soal pilihan raya, tak ada perhitungan dosa dan pahala. Saya tak berani. Kenapa? Karena Allah mengajar kita, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kecil besar semua akan dihadapkan di hadapan Allah. Dia tak boleh lari. Yang kedua, hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian, soal siapa pilihan terpulang itu hak kepada hadirin hadirat. Itu hak. Saya nak menasihat sekadar yang boleh saya sebut. Kembalilah kepada Rasulullah. Jauhkan budaya fitnah, budaya caci maki. Berpolitiklah, iaitu sebagaimana yang kita dianjurkan oleh agama. Saya minta maaf saya sebut perkara ini. Saya ambil satu contoh. Ketika mana meninggalnya Dr. Said Ramadan Al-Buti, awal Mac yang lepas, dibom ketika mana sedang mengajar di Masjid Umayyah di Syria, tengah mengajar. Bila mana saya menyebut Dr. Said Ramadan Al-Buti, ramai orang marah dekat dia. Kalau kita tidak mencermati, memahami sungguh-sungguh isu Dr. Said Ramadan Al-Buti, kita juga turut marah dekat dia. Kenapa? Bila mana umat Islam di Syria bangkit terhadap Bashar al-Assad. Bashar al-Assad. Al-Assad ini bukan nama mak bapak dia, memang gelaran yang diberikan oleh Perancis. Gelaran yang diberikan oleh Perancis kepada bapak dia, kemudian dikekalkan kepada anak dia. Ramai orang marah dekat Dr. Said Ramadan Al-Buti, ulama di Syria Tengah. Saya pun tak berkenan. Tetapi dia berlaku perubahan sikap Al-Buti 2 minggu ataupun sebelum beliau dibom ketika mana sedang mengajar. Dia tak setuju pembunuhan dilakukan kepada orang awam. Tetapi kenapa Al-Buti dia mengambil satu tindakan yang tidak mempopularkan dia? Ya, dia menyatakan tak boleh kita
daripada Bashar al-Assad, Hafid al-Assad lagi jahat. Kenapa dia pilih mengambil sikap yang tidak mempopularkan dia? Sebab saya bawa benda yang pernah berlaku dalam sejarah. Peristiwa Maqtal Sayyidina Uthman bin Affan, pembunuhan Sayyidina Uthman bin Affan. Ketika mana masuk 400 orang nak serang Sayyidina Uthman bin Affan, sahabat yang besar termasuk Sayyidina Ali nak lawan ni. Sayyidina Uthman bin Affan menyatakan jangan. Kenapa jangan? Kerana nak memelihara darah mereka. Dia sanggup dia mati dan dia tidak mengorbankan nyawa orang lain. Akhirnya ringkas ceritanya berlaku fitnah kepada Al-Buti. Kata Habib Ali Al-Jufri, 2 minggu sebelum Al-Buti dibunuh, dia sempat bercakap menerusi telefon dengan Al-Buti atau Sayyid Al-Buti. Kata Al-Buti, lam yabqi minal umri ayaman, tidak berbaki kepada umurku iaitu hari-hari yang banyak. Aku mencium, kata Al-Buti, bau syur 2 minggu sebelum depo. Kadang hari ni banyak ni. Saya minta maaf. Lalu bagaimana kita berdebat dengan benda ini? Cerita yang mungkin betul, tidak betul, bagaimana? Pergilah kepada Allah. Lihat bagaimana Allah mengajar kita. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbu ala ma fa'altum nadimin. Teliti. Jangan terus menelan bulat-bulat. Ya, kita boleh memilih, tapi nilai. Buat carian, betul ataupun tidak. Allah, bagaimana kalau kita berpegang dengan cerita yang tidak betul, yang mungkin satu fitnah, mungkin buhtan yang direka. Yang ketiga, bagaimana kita nak pilih? Satu, tadi saya sebut ilmu. Yang kedua, berdoalah dengan Allah, minta dengan Allah. Saya sebut, saya ulang lagi sekali, bukan perkara kecil, perkara besar. Kalau perkara besar ni kita minta dengan Allah, ya Allah tunjukkan kepadaku, ya Allah. Di antara dua ini mana yang benar? Buatlah istikharah. Sembahyang istikharah, sunat istikharah, supaya ditunjukkan pilihan kepada kita. Tetapi bila mana nak melakukan istikharah, kecenderungan mesti dilemparkan dahulu. Bias, cenderung mesti buat. Istikharah ni bolehlah perkara yang diharuskan. Kalau perkara wajib, istikharah nak tinggal semayang, boleh ke tak boleh? Tak boleh. Istikharah, saya ni nak semayang ke tak semayang? Memang kena semayang. Istikharah nak melakukan perkara yang haram atau nak meninggalkan perkara yang diharamkan. Nak istikharah nak makan babi, boleh ke tak boleh? Tak boleh juga. Memang tak boleh makan babi. Ni istikharah, minta dengan Allah. Allah, kenapa? Ad-du'a wal ibadah. Kata Nabi, doa adalah satu ibadat. Minta dengan Allah. Hadirin, hadirat yang saya kasihi, kembali kepada hadis. Saya bila mana saya bawa perkara ini, ada orang tak setuju, walaupun saya bawa bentuk umum. Kalau mendengar kuliah saya malam ni, ada saya sebut,
Saya sebut umum. Bagaimana kita nak memilih ilmu? Bagaimana kita nak memilih? Mohon pertolongan daripada Allah, petunjuk, hidayah, taufik daripada Allah. Ini bukan perkara main-main. Perkara yang akan menentukan, iaitu masa depan agama, negara dan juga segala-galanya. Kalau boleh saya sebut macam itu. Sebab itu dalam hadis yang saya baca di awal, ketika mana Nabi SAW sedang bercakap, datang seorang badui. Badui ni orang hulu lah, tak macam orang asli macam tu. Orang badui ni tak reti adab, tak ada apa semua. Sebab tu dalam banyak cerita Nabi, badui dia tak reti. Dia nak dapat selendang Nabi yang ada, yang sedang dipakai oleh Nabi SAW, terus dia tarik macam tu, berbekah leher Nabi. Sayyidina Umar nak kira bagi penyepah je. Dah pernah seorang Arabi dalam masjid Nabi, dia kencing. Umar Nabi kata jangan, biar dia kencing sampai habis. Kenapa? Kalau tengah dia kencing, dia tak reti bahasa. Kalau dia kencing tak habis, kita sergah dia, hai, dia pun lari. Bila mana dia lari dalam keadaan dia kencing, tengok Nabi bijak ke tak bijak. Kalau sergah dia, Nabi kata biar dia kencing, ambil air, jiruk, sembah, kata Nabi di atas kencing dia. Badui tersebut ataupun Arabi tersebut daripada Yaman. Hadirin hadar, sebab tu Yaman dia ramai lagi yang butuh huruf. Semasa saya belajar dekat Yaman dulu, kita naik taksi, cerita dah, tak naik taksi, katalah pakcik-pakcik yang tua tu, dia tanya, dia kata matahari tempat kamu bulat ke empat segi? Saya kawan-kawan saya suka melawak apa semua. Matahari tempat aku empat segi, kata kawan saya, murabbah. Dah. Dia tanya kita, Malaysia dekat mana? Malaysia dekat Jepun. Ya. Dia tak reti. Satu ketika seorang Arabi dia datang tengah-tengah Nabi bercakap. Dia celak. Sepatutnya Nabi habis bercakap baru dia bercakap. Tengah Nabi bercakap tu, dia tanya Nabi, mata sa'ah, bila kiamat? Setengah pandangan menyatakan Nabi buat tak kisah, setengah menyatakan Nabi tak dengar. Wallahu ta'ala a'lam. Selesai Nabi bercakap, Nabi tanya, aina sa'ilu anis sa'ati, mana yang bertanya tentang kiamat? Nabi kata, ha'ana ya Rasulullah, aku wahai Rasulullah. Nabi kata, idza duyi'atil amanatu fantadhiris sa'ah, bila mana amanah dihilangkan, maka tunggulah kiamat. Bagaimana amanah dihilangkan? Bila mana kita beri amanah kepada orang yang tidak layak, bukan ahlinya. Amanah ni kata ulama semua perkara. Hadir hadar, kalau kita bagi cari cek pada orang yang hadir hadar, ya memang dia tak suka, jangan. Tuan-tuan, bagi pada orang yang tidak amanah, dia macam-macam. Sebab itu dalam apa jua keadaan amanah ni penting, sehingga Nabi menyatakan la imana liman la amanata lahu, tidak ada iman bagi siapa yang tidak ada amanah. Tidak ada iman, kata Nabi, bagi siapa yang tidak ada amanah. Sebab itu amanah ni perkara besar, bukan perkara main-main. Lalu hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian, pahamilah betul soal pilihan raya, soal mengundi. Kerana mengundi ini memberikan ketaatan, memberikan ketaatan, memberikan persaksian kepada seseorang.
Saya tak nak cakap lebih daripada itu, walaupun kalau saya buka ni banyak soalan orang tanya. Ada satu tempat orang tanya, boleh ke tak boleh ustaz kita undi orang bukan Islam. Itu kita kena bicarakan dalam seminar bagus. Dalam seminar kuliah yang khas, hadirin hadirat. Tapi belajarlah tuan-tuan, carilah ilmu, tuntut ilmu supaya benar, iaitu bila mana kita memberikan ketaatan kita. Kalau tidak, kadzalika yurihumullahu a'mala ma'saratin alaihim, Allah akan tunjukkan perkara yang kita buat itu kita akan menyesal. Kita akan menyesal. Okay. Kembali kepada ayat, dua ayat yang saya bawa tadi, Suratul Baqarah 166 167. Mungkin hadirin hadirat bertanya, ustaz, bagaimana penafsirannya? Siapa yang berlepas daripada siapa? Kata Ibnu Katsir, malaikat berlepas diri daripada orang yang sembah dia. Yang kedua, jin akan berlepas diri daripada orang yang menyembah dia. Kata datang 14 hari bulan. Ada apa dekat luar tu? Saibul Fadilah, Datuk Ismail kamu akan datang cerita pasal jin. Hadirin hadirat yang saya kat, datanglah, tambahkanlah ilmu. Kerana perkara hari ini, sihir, santau ini perkara yang semakin hari semakin, walaupun kita kata zaman sains teknologi, orang dah canggih, telefon daripada besar ke dabak macam botol air tu, dia makin tipis, tapi setengahnya dia makin menuju kepada zaman-zaman dulu. Timbul balik cerita khurafat, cerita tahyul. Entah bagus ke tak bagus? Tak bagus. Santau ini, sihir ini, Allah. Hadirin, kalau saya boleh berkongsi dari sudut pendindingnya, walaupun saya bukan seorang pengamal perubatan Islam, tetapi merujuk kepada apa yang diamalkan oleh Nabi SAW, dengan amalan ini insya-Allah dia mendinding di kita daripada sihir, gangguan, santau, segala macam. Mudah saja. Lepas sembahyang baca ayat kursi, jangan tinggal. Lepas sembahyang baca 3, nak tidur baca 3, pagi petang baca. Apa yang dibaca? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wasamiul alim. Baca apa lagi? Hasbiyallah. Baca berapa kali? 7 kali. Pergi cari kitab-kitab baca, amalkan, ajar kepada anak. InsyaAllah dia menjadi pendinding kepada kita. Tapi kita main belasah je, tak jalan main belasah. Kita nak tidur, tak, saya tak pernah baca, tidur okey je, tak ada apa-apa. Tidur nak pahala kita buat cara Nabi. Kita amalkan apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru ni adalah orang rumah saya lah, dia tanya, dia nak buka pejabat baru. Dia kata nak baca apa kalau nak buka pejabat baru? Kalau mentaliti orang Melayu, pejabat baru, rumah baru, dia akan baca Yasin. Orang mati pun baca Yasin, malam Jumaat baca Yasin, Yasin semua. Saya tak salah kan? Tetapi kita melihat perkara yang sepatutnya rumah baru, pejabat baru baca apa? Suratul Baqarah. Tak nak baca, pergi cari dekat kedai, jangan tampak, pergi cari dekat kedai kaset. Kalau boleh baca sendiri lagi bagus. Hadirin hadirat, tapi kita semua, sebab itu buatlah amalan yang telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada apa yang telah kita bicarakan pada
pada malam ni hadirin hadirat, iaitu berkenaan tajuk yang tidak mempopularkan saya lah. Saya masih ingat pesan guru saya ketika mana saya menuntut Islam antarabangsa sekitar tahun 1994. Dia kata apa? Kalau kamu bercakap di masjid, di surau, puasa, zakat, haji, mereka akan ambil selipar, kasut, mereka akan keliling kamu. Tetapi bila mana kamu mula menyentuh berkenaan politik, mereka tak suka. Walaupun saya sebut umum ni, bila mana masyarakat tidak disedarkan, dicetuskan mereka untuk berfikir. Saya sekadar nak bawa untuk kita berfikir. Soal pilihan saya tak boleh nak paksa. Tapi nak memberikan sedikit cetusan supaya kita boleh berfikir dan kita sama-sama berusaha untuk kembali kepada akhlak adab berpolitik yang dianjurkan oleh agama. Dahlah, letih dah. Ke tak letih tuan-tuan? Tak letih? Terpulanglah. Hadirin hadirat yang saya kasih istilah, termasuklah saya berkongsi pada sebulan yang lepas saya bawa di semua masjid surau dalam khutbah, dalam tazkirah berkenaan isu Lahad Datu. Saya bawa isu Lahad Datu bukan saya cerita sebab berlaku. Saya sekadar bercerita tentang pemberontakan, tentang pencerobohan, memberi ilmu kepada masyarakat. Ada seorang imam, dia tanya saya, Ustaz, bagaimana nak uruskan jenazah pemberontak? Saya jawab, saya kata urus macam biasa. Lalu bila mana kita buka kitab-kitab para alim ulama, rupanya ada perbicaraan soal pemberontak ni burat. Dan ulama memperincikan bagaimana kita memerangi pemberontak ini. Sangat indah. Rundingan, lari tak boleh dikejar, cedera tak boleh dibunuh, ditawan tak boleh dibunuh tawanan, dibicarakan mesti dibicarakan dengan seberapa segera. Itu disebut. Tetapi ada perbezaan di antara pemberontak yang muslim dan pemberontak yang muslim tapi keluar daripada Islam. Berbeza. Dan juga berbeza pemberontak muslim dengan pemberontak kafir. Memerangi pemberontak yang kafir zimmi tak sama memerangi pemberontak yang kafir harbi. Sehingga ulama bicarakan dari sudut persenjataannya, nak tembak macam mana, nak buat macam mana, sampai tahap macam tu. Hadirin hadirat yang saya kasih sekilas, tengok jam, saya nak berhenti isyak. Dan saya mohon maaf sekali lagi kalau apa yang saya sampaikan malam ni mungkin menimbulkan ketidakselesaan kepada hadirin hadirat. Niat saya sekadar untuk mencetuskan sesuatu untuk dibawa balik untuk berfikir. Kita berfikir iaitu mengundi, dia berkait soal memberikan ketaatan, soal memberikan persaksian, memberikan perwakilan. Satu. Yang kedua, kesimpulannya, apa saja yang berlaku dalam tempoh mengundi, kempennya, merayunya, mengundinya, ingat dia tak terlepas daripada perhitungan dosa dan pahala. Tak terlepas daripada perhitungan dosa dan juga pahala.
tak terlepas daripada dicatat dan ditulis oleh para malaikat. Ingat, kita semua disaksikan oleh Allah. Apa yang kita buat, apa yang kita sebut, apa yang kita cakap, kembalilah kepada Allah dan juga Rasulnya. Hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian, saya maaf kepada Allah, memaaf kepada hadirin hadirat, minta ampun daripada Allah. Yang terakhir, berdoalah, lakukanlah istiqarah, mintalah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma sami'tum, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.